Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Okey ya, kita sambung kuliah kita dalam topik 3 iaitu topics in differentiation. Baik, kita lihat sekarang ni ya, kita akan kita berada dalam subtopik related rates. Jadi kita akan pergi ke differentiating equation to relate rates. Jadi kita ada soalan kat sini. First example kita, suppose that x and y are differentiable function of t and seterusnya. Kamu baca kat sini ya. Dan dekat sini kita diberi equation dia iaitu y sama dengan x cube. Dia suruh kita cari dy over dx at time t. So jadi dekat sini di sini kita tahu ya, dekat sini kita jelas kita nampak dy over dt kita diminta mencari sini pada t equal to 1. Ini kita tak tahu. Clear? Boleh? So dekat sini lepas tu apa lagi yang kita nampak dekat sini, kita diberi satu info kat sini, dx dt equal to 4. Okey, dekat sini kita dah nampak hint di mana chain rule akan digunakan. Boleh? Okay, now chain rule ya. Chain rule. Chain rule, apa dia chain rule yang kita perlukan? Kita perlukan yang ini ya, iaitu dy over dx ini dia. Ya, ini dia chain rule yang kita perlukan. Jadi kita dah boleh isi dah apakah dia info-info yang ada, apakah dy dx. Dy dx kita dapat dari mana? Dy dx kita dapat daripada sini. Boleh? Lepas tu dekat sini diberi dx dt, tetapi kita perlukan dt dx, maka this part gonna be 1 over 4 ya. Di sini ya. Ini diberi 4, maka sini adalah 1/4. Yang dy dt ni kita tak tahulah, so kita nak cari yang ini. Boleh? So kalau kita masukkan semua nilai, kita akan dapati belah sini adalah 3x kuasa 2, dy dt remain as it is. Dekat sini kita ada 1/4. Nampak? Jadi dy dt kita adalah 12 x kuasa 2. Nampak? So now kita letakkan syarat dia. Syarat dia kata apa? Dia kata dia nak cari yang ini kan? Cari ini. Cuba kita buat dulu. Ya, kalau kita buat macam ni, apa yang kita perolehi adalah berikut. Dy over dt dia nak apa? Ini info yang dia bagi kan? Macam ni. Kita nak isi kat sini 12x kuasa 2. So adakah ia berkaitan? Tak ada kan? T1 ini variable dia adalah x. Jadi cuba baca betul-betul soalan tu. Ada satu lagi info penting kat sini, iaitu ini dia. Nampak? X equal to 2. Jadi kita boleh masukkan satu lagi info ekstra kat sini, x equal to 2. Macam tu. Dan baru kita boleh masukkan nilai tu. Boleh? So, jadi kita akan dapati hasil dia adalah 12, 2 kuasa 2, and finally we are getting our answer to be 48. Boleh? So, maknanya yang asal tu, yang ni ini ya, T sama dengan 1 ni, dia adalah not suitable. Okay guys? So, now in our second page adalah beberapa strategi for solving related rates problem. Kamu boleh lihat ya, yang ini please have a look this page ya, tengok itu. Dan kita akan terus pergi kepada example yang kedua. Okey, ini adalah example yang kedua yang melibatkan area ya, how fast the area. So this is the keyword, how fast the area of the spill increasing when radius of the spill is 60 feet. Dekat sini ya. So jadi dekat sini kita nak tahu kan, ini mana dia? Ini kita nak tahu
Nak tahu apa kat sini? dA over dt when R sama dengan 60 adalah berapa? Betul? Lepas tu info awal daripada sini ada dia tulis kat sini. Itu dia. Ya. Radius. Radius increases at a constant rate of 2 feet per second. Maksudnya dekat sini kita tahu satu lagi info, iaitu dr over dt adalah 2. Jelas? So dekat sini kita boleh hubungkan di antara kedua-dua info ini. Kita tahu bahawa we are going to implement the chain rule. Dan oleh sebab dia melibatkan area kat sini, kita juga perlu tahu apakah formula bagi area, bagi luas. Ya, formula bagi luas adalah apa dia? Area, apa dia? Ini adalah A adalah pi R kuasa 2. So, kita akan gunakan segala info yang ada ini dekat sini. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 untuk dapatkan jawapan dia. Boleh? So, kita lihat apa yang kita perlu tahu kat sini. Nombor 1, hubungan di antara hubungan bagi chain rule adalah seperti berikut. Ini dia, chain rule dia adalah dA over dr ini dia. Boleh guys? So, daripada sini kita akan cuba dapatkan jawapan. We are going to substitute all the information first. Lepas tu kita akan terus boleh dapatkan jawapan. So, sekarang ni apa yang dah ada? Yang dah ada adalah this part. Betul tak? dt dr dah ada kan? Dekat sini kan? Sebab dekat sini, cumanya dekat sini dia beri dr over dt. Dekat sini dt over dr. Maka dia akan jadi 1 over 2. Clear? Boleh? So, kat sini kita dah tahu dah this is 1 over 2. Betul? So, dA dt pula macam mana? dA dt ni, ini adalah yang kita nak cari. Nampak tak kat sini? Ini yang kita nak cari. So, ini kita tulis kat macam ni, find. Ini kita nak carilah yang ke sini. Boleh? Dan dA dr ni macam mana? dA dr ni adalah kita dapat daripada mana? Daripada sini. Nampak? So, we are going to get the dA over dr daripada formula bagi area. Now, how we are going to get it? So, dekat sini kita dapati dA dt apa? dA dt, dA dr. So, dA over dr gonna be 2 pi r. Boleh? So, yang ini nah. Maknanya kita dah ada semua information. Dekat sini kita dah ada 2 pi r. Get it? So now dia dah jadi mudah macam mana kita nak dapatkan dA over dt. Now kita teruskan. Dekat sini dA over dt kamu susun semula, kita akan dapati semua akan jadi 2 pi r darab dengan 2, di mana kita akan dapati dia adalah 4 pi r. Now kita akan masukkan syarat yang diberi dA dt pada R sama dengan 60. Kita tengok dulu adakah dia suitable ataupun tidak. Jawapannya ya, suitable. Sebab variable dia adalah R. Dekat sini ya, R ni 60, ini R. Kita masukkan saja, maka kita akan dapati hasil dia adalah, kamu kira ya, kamu kira 240 pi or 754. Boleh? So itu adalah macam mana kita nak mencari mendapatkan jawapan bagi soalan ini. Okay guys, boleh nah? Okay, now we are going to look at example 4 yang ini. Okay, now first of all, bila kita membaca soalan macam ni,
we try to extract the important information. Okay guys, bila kita nampak soalan macam ini, first thing yang kita perlu buat adalah kita mesti cuba extract the valuable or important information. So dari sini kita lihat ya, dari sini kamu boleh baca kat sini, tengok sini. Okay, apa yang kita tahu di sini? Lepas tu ada pula dia kata when it is 400 feet above the launching pad. So jadi dekat sini kita dapat satu info penting, iaitu DH dt adalah DT pada, dia dah bagi syarat pula tu. Syarat dia adalah H equal to 4000 macam tu. Dah siap-siap bagi pula dia punya nilai dia 880. Setuju? Nampak kan? Okey, lagi apa lagi dia kata? Lepas tu soalan yang bahagian bawah ini, how fast must the camera elevation angle change at the instant to keep the camera aim at the rocket. So macam ni. So dekat sini angle ada angle kat sini, ada perkataan fast dekat sini. Maksud dia dekat sini memberi kita satu info penting yang lain, iaitu d theta dt okey pada H 4000 adalah kita tak tahu. Itu yang kita nak cari. Setuju? Boleh nak? So jadi kalau kita nak tengok dalam satu perspektif kat sini, hubungan chain rule yang ada, kita bolehlah tulis macam ni. Sekejap ya. Kalau tengok rajah ni mana H ya? Theta. Ini theta ya. Mana dia? Ini theta. Ini theta. Ini H ya. H. Jadi chain rule dia yang bersesuaian adalah kita boleh tulis d theta dh adalah sama dengan d theta dt darab dt dh. Nampak tak macam ni kan? So ini adalah dia punya chain rule yang berkaitan dengan masalah kita ni. Jadi kalau kita lihat dekat sini, kita nak tahu apa? Kita nak tahu yang ini, betul? Kita nak tahu d theta dt kan? Jadi kita bolehlah buat macam ni. Kita boleh buat d theta dt. Kamu susun semula elok-elok. Kita akan dapat d theta dh darab dh dt. Clear? Jadi dekat sini yang kita tak tahu, ini adalah 880, betul? Yang ni kan? Yang bahagian ini kita nak cari. Lepas tu ini kita tak tahu tau. So jadi kalau kita guna yang ini, mungkin kita slightly difficult to explain macam mana kita nak dapatkan yang ini. Okay. So jadi kita kena guna cara yang sedikit berlainan dekat situ. We are going to gunakan apa info yang ada, terutama rajah yang diberi. Okay, now untuk diagram yang pertama ini so we are going to look at this diagram. Ini ni, diagram ini okay, saya buat kat sini, katakan from the first diagram apa yang dapat kita cerap. Ini from the first diagram, apa yang dapat kita cerap. So kita akan menggunakan hubungan trigo kat sini. So kita tahu apa? Ini 3000, ini adalah H. Jadi kita tahu dua info ni kita tahu, bukan tahulah, kita tahu yang berkaitan, maka hubungan adalah tangent. Boleh? So kita tulis lagi sini, tangent theta adalah H over 3000. Setuju? Boleh nah?
So kita dah ada satu hubungan dekat sini. Okey, kita pegang ni dulu. Lepas tu kita nak buat apa kat sini? Lepas tu another diagram kita kena create tau. Kena create dekat sini, iaitu macam mana ni? Ini tengok diagram yang sama juga. Kita nak ubah suai sikit. Okey, kita buat macam ni. Diagram tu kita perincikan sikit boleh? Sebab kita dah tahu info ni. H ni 4000 tau. H ni 4000. Ini yang default punya. Ini yang default punya. So now when we insert the information, belah sini dah jadi 4000, sini 3000, and of course sini kita boleh cari, betul tak? Dia punya hypotenuse. So jadi hypotenuse dia, now kita pergi kepada another diagram. Saya lakarkan sikit. Another diagram, kita ada apa? Another diagram. Kita ada apa? Kita lakar sikit. Kalau kita ada macam ni. Macam ni. Nampak? So, kita dah tahu sini adalah 3000. Sini 4000. Ini theta. And of course, the hypotenuse going to be 5000. Clear? So, dekat sini, cuba kita dapatkan hubungan untuk tangent tu. So, tangent dekat sini, kita akan dapati tangent theta adalah 4000 per 3000, betul? So, 4/3 lah. Macam ni kan? 4/3. Okey, kita simpan dulu ni. So, kita simpan ni dulu. Boleh? Okey, now, kita katakan ini adalah info yang akan kita buat lah ya. Soalan ni pun boleh tahan juga susahnya sebenarnya. So, jadi sekarang ni, kita akan work out from mana? Work out from here. Ini adalah punca dia tau. Punca kepada soalan ini. Ya. Ini sebab ini adalah diagram asal. So, kita work out from here, kita akan differentiate both side with respect to t. Clear? Ya. We are going to differentiate both side with respect to t. Okey, saya tulis kat sini. Sekejap nah. Boleh? So, apa yang berlaku adalah daripada mana kita dapat asal ini kan? Tangent theta sama dengan H 1000. Betul? So, kita akan buat sebelah kiri ni kita akan DDT kan dia. Ini pun DDT kan juga. So, maksud dia dekat sini kita akan macam inilah saya simpulkan dia ya. Kita nak DT kan dia. Of course yang sebelah kiri ni dia melibatkan theta kan. Yang ini pula kita akan DT kan dia. Sebelah kanan ini dia melibatkan H. Nampak? So maknanya dekat sini dia akan jadi D theta dt. Ini adalah DH dt. Nampak? Boleh nah? Okay, now sekarang ni apabila kita nak differentiatekan dia, cuba kita lihat. Kita nak differentiatekan tangent. Kita dapat apa? Ya? Yeah? So bila kita differentiatekan tangent, kita dapat secant squared. Clear? Boleh? So, dekat sini, sebagai kesimpulan dia, sebelah kiri kita dapat secant squared theta. So, sekarang ni kita dah dekat sini tau. Kita ada d theta dt. Boleh? Okay guys, so saya ulang semula. Sebelah kiri ni kita akan differentiatekan tangent theta sebab kita nak DDT kan dia kan. So kita akan dapati tangent theta ni adalah secant squared. Boleh? Dan sebelah kanan pun kita akan differentiatekan juga terhadap H. Jadi sekarang ni untuk sebelah kiri kita dapat secant squared d theta dt. Sebelah kanan kita akan dapati bila kita differentiatekan dia, kita dapat 1/3000, betul? So, dapat 1/3000 macam tu. Dan sini adalah DH
theta. No. dH dt. Macam tu. Nampak? So, macam mana kita nak dapatkan secant squared punya nilai? So, secant squared punya nilai ini, katakan saya birukan dia ya. Saya birukan dia. Macam mana kita nak dapatkan nilai ni? Ya, macam mana kita... Okey, saya padam. Tak lawa. Secant squared. So macam tu. Macam mana kita nak dapatkan secant squared bernilai? Secant squared bernilai ni kita akan perolehi daripada yang atas ini. Daripada sini. Nampak tak? Ini kita dapat kita dah ada complete value kan? So jadi kalau dekat sini tangent theta sama dengan 4/3, maka secant theta, so kamu tengoklah balik kan. So secant theta dekat sini, secant theta akan menjadi berapa? 5/3, setuju? Nampak? So kita akan gunakan 5/3 ni ke dalam sini. Get it? Boleh nah? So sekarang ni kita dah hampir lengkap, kita dah boleh lengkapkan information kat situ. Maka sini adalah 5/3 squared. Ini adalah d theta dt sama dengan, ni samalah ya, 1/3000. Lepas tu ini kita ada nilai tau. dH dt ni, iaitu mana tadi? 880 kan, dapat tak? dH dt kita ada nilai 880. So kita masukkan sahaja nilai tersebut, 880. Clear? Jadi sebenarnya semua info kita dah ada kecuali d theta dt, dan inilah yang kita nak cari. Boleh? So jadi kamu dah boleh isi dah semua sekali ya, dan kita dah considering dah pun sebenarnya. Kan tadi soalan tu dia kata ini kan, nampak tak? H sama dengan 4000 kan, kita dah masukkan pun H sama dengan 4000 tu sebenarnya dekat sini. Nampak? So sebab itulah kita ada another diagram ni. The first diagram ni memang kita tak masukkan apa-apa, tapi the second diagram kita dah start substitute the H value. So don't worry, dekat sini semua dah included dah kat sini, dah abandoned dekat sini dah. Nampak ya? So bila kamu selesaikan nak dapatkan d theta dt, kita akan dapati nilai dia adalah 0.1056. Okay, and by right dekat sini dia punya unit dia adalah radian per second. Ya, it depends lah. Soalan tu dia nak apa ya? Dia nak dalam apa? Tak ada apa-apa So kalau kita nak tukar menjadi degree, saya harap kamu semua faham ya. Kalau nak tukar degree per second, dia akan jadi apa kat sini? Sini akan jadi 6.05 ya, degree per second. So ini adalah jawapan dia ya. So macam mana kita buat penukaran antara radian per second ke degree per second dapat jawapan ini? Saya harap kamu semua clear ya, macam mana nak buat tu. Perlu saya tunjukkan? Okey, tak apa, saya tunjukkan sikit lah sini ya. Penukaran ya, radian ya, radian ke degree. So saya tunjukkan sikit dekat sini. Apa hubungan yang kita ada? Kita tahu iaitu 2 pi radian ya, 2 pi radian sama dengan berapa? 1 pusingan penuh bulatan kan? 360 darjah. Clear? So kalau pi, kalau 1 radian, kita akan dapati dia adalah 180 pi. Nampak So jadi kalau dia adalah 0.1056 radian, maka dia akan jadi penukaran dia adalah 0.1056 darab 180 per pi. Dekat sini kamu akan dapati hasil dia adalah 6.05. Clear? So yang inilah. Okay guys, so ini adalah solution dia untuk contoh tadi. Okay, example 5 ni kamu boleh cuba ya. Oh, tak ada 5. Oh, tak ada lagi. Okay, sampai situ saja. Now kita pergi kepada mana dia? Pergi kepada LLA ya, local linear approximation dan juga differential. Dua-dua ni adalah benda yang berbeza ya. Okey, apa tu local linear approximation?
Okey, sekarang ni kamu imagine macam ni. Kalau kita ada satu, okey, contohnya saya buat lakaran sikit ni ya. Lakaran dia okey, so local linear approximation. Lakaran dia macam mana? Kalau kita ada, let's say ada curve, contohlah curve yang macam ni kan, contoh macam tu so kalau kita nak diberi satu titik dekat sini, contoh ya, jadi dan kita nak lakarkan garis tangent. So garis tangent yang macam mana yang paling terbaik sekali? Sebab kita boleh lakar, mungkin garis tu macam ni, mungkin garis tu macam ni, mungkin garis tu macam ni. Which one is the best? Kita tak tahu, betul tak? So jadi dekat situlah local linear approximation memainkan peranannya, iaitu the best tangent line for a curve at certain point. Clear tak? Alright, saya tulis sikit kat sini. The best tangent line for a curve at certain point. Boleh? So sebab itulah kita nak tahu. Jadi contoh kalau kita ada curve, let's say kita ada curve tu, katakan curve tu katakan y, nanti kita lihat contoh ya, y sama dengan square root of x. So maknanya the best tangent line for the curve bila kita menggunakan local linear approximation, sebenarnya LLA, sebenarnya dia punya the best fit dia adalah y sama dengan 1 tambah 1/2 x tolak 1. Ini dia guys. Nampak tak? So jadi nanti kita akan buat comparison lah. Kita akan buat comparison di mana di antara ini the curve dengan LLA. So maknanya kita boleh tulis macam mana nanti? Kita mungkin boleh tulis kita akan buat sedikit comparison apabila pada suatu nilai x tersebut kita nak lihat macam ni. Okey, 1 tambah 1/2 x minus 1 to see how it looks. Tengok jauh tak beza dia. Kalau kita beri satu nilai kat situ, adakah kedua-dua nilai ini terlalu berbeza? So dekat situlah akan timbulnya error. So error ni kita tak bincang lah ya. Cuma akan berlaku error lah. How big the error tu kita tidak justifykan apa-apa. Cuma dia pasti berbeza lah ya, sebab ini adalah approximation, anggaran ya. So ini adalah the real value kat situ. The real function kan, ini adalah function yang approx saja, anggaran saja. So tapi macam mana kita nak dapatkan ini macam mana kita nak dapatkan ini adalah menggunakan rumus ini. Ini dia. Ya, mana satu yang ini pun boleh, ini pun boleh. So mungkin kita ambil inilah kot. So sama je lah. Ini dia. Okey. So ini adalah macam mana kita nak dapatkan dia. Okey, mungkin lebih tepat inilah kot. Kejap yang ini. Kita nak gunakan yang ini. Ini adalah LLA tu, local linear approximation punya formula, punya rumus lah. Boleh nah? Okey, ataupun kamu boleh tengok sini lah ya. Adalah lagi dia punya penerangan ni dekat bawah ni dan sebagainya kan, kamu boleh lihat. Cuma rumusnya adalah yang itu. Okey, now kita pergi kepada contoh tadi. Contoh yang pertama adalah contoh yang saya rujuk tadi tu. You see here, kita diberi function ini kan. So dia nak tanya kita pada point tersebut yang ini. Dan soalannya adalah find the LLA. Boleh? Local linear approximation. So kita tahu formula dia macam mana. Formula dia buat kat sini. Formula LLA adalah macam mana? Y sama dengan ni, setuju? Yang ni kan? Dan kita nak cari apa ni? Kita nak cari
nak isi semua sekali. So pada add x0 ini sama dengan 1 gitu kan. Jadi kita dah boleh isi lah kod. Kita dah boleh isi. Cuma kita cuba kita tengok ya. Rumusnya adalah ini ya. Rumus pula. Function adalah fx sama dengan square root of x. Jadi kalau f1 kita dapat square root 1 dapat 1, betul? Lepas tu kita nak differentiate dia lah sikit kan. Kita perlu differentiatekan dia di mana dekat sini f prime dia apa? F prime x adalah apa dia? Ini adalah kalau kamu kira ya, dapat 1/2 per square root of x. Yang ni. Dan apabila kita beri nilai f prime 1 kat situ, maka dia akan jadi 1/2. Nampak tak? So, semua information dah ada, kita nak masukkan ke dalam rumus sahaja. Ini, semua ni kita dah ada, kita nak masukkan ke dalam sini sahaja. Nampak tak? So, bila kamu masukkan satu-satu, kamu akan dapati nilai dia apa? Nilai dia adalah, okey, yang inilah. Saya buat kat sini ya. Y sama dengan F1 tambah F prime 1 X tolak 1. Masukkan nilai dia. 1 tambah 1/2 X tolak 1. Nampak tak? Maka as a whole, jawapan kita adalah Y sama dengan 1 tambah 1/2 X tolak 1. Settle. Itu adalah LLA dia. Ya? Local linear approximation dia. So, nampak ya? Fungsi asal adalah ini. Nampak? Lepas tu local linear dia adalah yang ini. Boleh? So, itu adalah dia. So, jadi soalan seterusnya adalah apa? Dia kata untuk B pula, approximate set 1.1. Ya, 1.1. So, maknanya kita kena check lah. Kena check the actual value dia macam mana kan? So, the actual value datang daripada sini ya. Actual value datang dari sini. Maka, kita akan gantikan 1.1 tu ke dalam sini dan juga ke dalam dekat sini. Tengok apa cerita. Boleh? So, maknanya kalau saya buat macam ni lah ya, nak mudahkan actual value dengan bila kita masukkan, kita dapat apa? Kita ada Y sama dengan sini. Betul? Bila kita ada Y sama dengan square root of 1.1, kita dapat apa? Tekan calculator, kita akan dapat 1.04881. Satu. Untuk yang local linear pula, kita ada, nampak? Dah lain dah. Right? Dan dekat sini, kita akan dapat nilai dia adalah, lebih kurang lah ya, 1.05. Boleh? So, jadi, kita dah dapat jawapan bahagian ini for the actual and bahagian ini for the approximation. Memang ada error lah, tapi error itu tak banyak lah. Tapi banyak tak banyak itu bergantung juga, sebab kalau dalam beberapa sektor yang penting, ralat ini dia perlukan sangat-sangat kecil. Kemungkinan besar ralat ini sebenarnya nampak saja kecil tetapi besar dalam konteks yang tertentu lah ya. Kalau dalam kewangan misalnya, this is a big error ni, dia tak boleh ralat macam ni kan, dia perlu lagi kecil. So jadi itu kita cerita lain lah, kita tak sentuh pasal error itu di sini. Boleh nah? Okay, now kita pergi kepada soalan yang lain, tengok macam mana dia. Okay, yang ni ya, sama juga cerita dia, sama juga macam tadi. So we are given the actual punya function, iaitu sin x, itu je. Lepas tu nak tengok apa cerita pada x0 sama dengan 0. That's it, itu je. Boleh. So now dekat sini ringkas cerita, kita function dia apa? Buat sikit macam ni, sin x. Lepas tu kita buat sikit, kalau dia punya derivatif dia berapa kan, f prime x sin x dia jadi cos x, betul tak? Cos x. Now kita substitute kan when x equal to 0. So when f kosong, sin kosong, kosong. Boleh? Untuk ini pula f prime kosong, cos kosong sama dengan 1. Nampak? So jadi kalau kita cuba nak mendapatkan local linear approximation, LLA, maka kita akan gunakan yang ini kan.
rumus ini, masukkan sahaja semua nilai-nilai yang kita dapat tadi tu. 0 tambah 1 X tolak 0, kita dapat X. Okey, kat sini LLA dia adalah Y sama dengan X. Yang actual dia adalah Y sama dengan sin X. Nampak tak? So macam itulah. So jadi kalau soalan bahagian 2 ni dia suruh kita cari apa? Nampak tak sini? Dia minta cari sin 2 degree. Ya, sin 2 degree. Tak apa. Kita buat je lah. Kita tengoklah actual berapa, LLA berapa kan? So jadi dekat sini kita boleh bandingkan dah. So kalau kita dah ada actual kat sini, actual kita kira dapat berapa tadi? Actual mana? Sin kan? Sin. So sin Y sama dengan sin 2 darjah. Ya, sin 2 darjah. Ini kita kira dapat berapa ni? Ini dalam radian ya. Tekan setkan kamu punya kalkulator tu dalam radian ya. So ini kita akan dapati Y ni, sebab kalau merah ya, 0.03489995. Macam ni nah. So kalau yang local linear, bila kita masukkan dia, so bukan, Y sama dengan 2 darjah. Silap, 2 darjah. So find this in radian ya. In radian, kamu tahu tak ni macam mana nak tukarkan radian ni? Dia macam ni. Takut kamu tengah kelam kabut nanti kamu tak tahu macam mana nak buat. Dia sama macam tadi juga. Kalau pi radian sama dengan 180 darjah, maka kalau 2 darjah dia akan jadi berapa? 2 ke saya salah, 180 betul tak? Darab pi. Right? So kamu dapatkan jawapan dia. So jawapan sini adalah 0.0349066. Nampak? So kamu boleh comparekan antara dua ni. Adakah dia ada ralat? Ya, ada. Memang ada ralat. Ya, so itulah cara dia macam mana kita nak dapatkan benda macam tu. Okey, ini adalah berkenaan dengan actual dan juga local linear approximation. Okey, habis kat situ. Now kita pergi kepada subtopik yang lain, iaitu differential. Okey, kita pergi kepada differential. So differential ini kamu boleh lihat lah ya, dekat sini ada curve dia kan, ada curve, lepas tu kita ada garis tangent. Now kita ada satu point dekat situ, nampak kan? So now kita tengok kepada diagram yang kedua ini. Kamu boleh baca lah ya, itu diagram kedua ini ada dinyatakan benda ini. Saya nak bulatkan sekarang, iaitu yang ini, delta y dengan dy. Cuba kamu tengok delta y itu berkaitan dengan apa, dy itu berkaitan dengan apa dekat situ. So jelas bahawa dy ini adalah yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan apa, pada garis tangent. Nampak tak? Ini jarak ni ya. Sementara delta y ini adalah pada curve tersebut ya, jarak ni pada curve tersebut. Itu adalah delta y dengan dy. Okey, dia memang berbeza. Yang sama adalah delta x dengan dx. Ini sama. Okey, ini memang sama. So jadi kalau depends pada diagram ini, kalau saya ada buat catatan sedikit ya untuk kamu ya. So kita katakan dy, so kalau biru lah ya, dy ini sebenarnya dia memang tak sama dengan delta y. Dia tak sama So sebab dekat sini ini adalah pada curve, ini adalah pada curve, tetapi ini adalah pada ni, pada garis tangent. Nampak kan? So macam tu. Dan kena ingat ya, ini dy ini adalah apa yang disebut dalam bentuk differential. Saya buat dekat sini catatan sikit. Ini
Alright, ini adalah differential form. Nanti saya terangkan apa tu differential form. Okey, untuk differential ini kita ada rumus tau. Mana rumus ni, dah tulis tak? Kamu boleh tengok ya, ini apa yang dimaksudkan dengan differential form kat sini. Cuma mana rumus dia ya? Dia tak tulis rumus ya. Okey, saya nak tulis kat sini ya. Rumus bagi delta y. Ya, rumus bagi delta y. So sekarang ni kejap. Kita terangkan dy dulu ya. Dy dulu adalah dalam bentuk differential form kan. Okey. Dia tu macam ni. Untuk dy tu kan, for dy for dy iaitu differential form tu, katalah kita ada y sama dengan fx. Kita diberilah ya. Memang biasa kita diberi pun sebenarnya. So what we need to do adalah kita akan dy dx kan dia. Kita akan differentiate dia. Contohnya kita akan buat dy over dx. Lepas tu ini kita akan sebelah kanan ini kita akan differentiate dia kan. Katalah jawapan dia a katakan. Kita tak tahulah apa benda sekalipun. Katalah a katakan. Saya buat a macam ni. Dapat a kat situ Lepas tu dy kita baru kita buat macam ni. Dy sama dengan a tadi tu dx. Nampak tak? Kita perlukan bentuk ini. Clear tak? Nampak tak ini? Ini adalah apa yang kita katakan sebagai differential form. Boleh? Saya buat kat sini differential form. Boleh? Kena dalam bentuk macam tu. Okey, untuk delta y pula yang pada curve itu dia ada rumus sebenarnya ya. Dia ada rumus. Okey, untuk for delta y, rumus dia apa? Rumus dia adalah ini. Boleh? So kita pegang ini ya. So kita pegang ini dua. Kita akan play around dengan dua benda ini untuk solve the problem. Boleh tak? Okey. Now kita pergi pada contoh satu kat sini. Tengok apa dia cerita. Kamu baca sini, express in the differential form. Okey, kamu faham kan? Bila dia kata dalam differential form, dia mesti dalam bentuk dy. Dy sama dengan apa? Nampak? Lepas tu belakang ini sekejap. Ni dia mesti macam ni. Dy sama dengan something, belakangnya ada dx. Nampak tak? So macam tu. So jadi we are given the function. Ini function dia. Senang je lah kalau dia dah bagi macam ni kan. So maknanya kita ada apa? Kita ada y sama dengan x kuasa 2, maka dy over dx adalah 2x. Okey guys, maka dy sama dengan 2x dx. Nampak? 2x dx. Jadi apa lagi? Dekat sini dia bagi info lagi lah guys. Ni x sama dengan 1. So bila x sama dengan 1, kita boleh masukkan dia. Kita boleh masukkan x sama dengan 1 kat situ. Maka kita akan dapati akhir sekali kat sini dy kita adalah, masukkan dia, 2 darab 1 2, so 2 dx. Okey, jawab dan so jadi dia ada kat bawah ni, dia katanya and discuss the relationship between dy and dx at x sama dengan 1. So maksud dekat sini kan, kita boleh macam ni tau. 1 unit x akan menghasilkan 2 unit dalam y. Nampak tak sini? 1 unit x, 1 unit dalam x will produce 2 unit in y. So macam ni lah. So perubahan dx unit per unit bagi x akan menghasilkan perubahan sebanyak 2 dx unit dalam y. So macam tu. So kalau saya buat sikit lah ya. Sini kat sini kita katakan
kita boleh katakan 1 unit in X will produce 2 units in Y. So macam tu lah lebih kurang. Boleh. Okey, kalau kita nak visual dia, macam mana nak buat kalau kita ada, let's say kita buat satu graf macam ni lah kejap macam ni, kita ada graf macam ni, katakan let's say kita ada graf macam ni. Alamak, bolehkah? Ini macam bolehkah? Katakan kita buat satu garis kat sini, satu garis, let's say bolehlah macam ni katakan dekat sini titik ni tu. Okey, katakan saya nak copy ni, nak buat sedikit perbandingan. Okey, here we go. Dua benda yang sama So sekarang ni kalau kita ada saya buat dot sikit. Katakan sini dengan sini. Satu lagi barang adalah ini dengan sini. Contoh. So jadi kita akan lihat macam ni lah. So unit saya mungkin tersilap sebab lakaran ni sedikit berbeza. Okey. So kalau ada dua contoh macam ni kan, kamu lihat kat sini, ini 1, ini 2, contoh ini 2, ini 4. So jadi dalam kes yang pertama ini, apa yang kita boleh cerap? So dekat sini kita boleh katakan, ini sebagai contoh, dx dia adalah 1, maka dy dia adalah 2. Itu ayat mudah je lah kan. So sementara yang belah kanan ini, dx dia adalah 2, dy dia adalah 4. So itulah yang saya maksudkan tadi tu. So jadi dalam kes satu ni, 1 unit x, contoh ini 1 unit x akan menghasilkan 2 unit dalam y. 1 unit x, 2 unit dalam y. Nampak? 1 unit x dan 2 unit dalam y. 2 unit x, 4 unit dalam y. Boleh? So macam tu. Okey, ini adalah dia punya gambaran untuk visual dia. Okey, kita pergi kepada soalan yang lain. Yang ini. Okey, ini seronok sikit. So jadi we are given a function. Lepas tu soalan ini dia kata find the formula for delta y and dy. Delta y for dy. Dy ni okey. Ini adalah dia punya differential kan. So delta y ni, sebab delta y ni dia ada formula dia tadi kan. Tak apa. Itu kita buat kejap lagi. Cuba kita carikan dia punya ini dulu. Ini apa ni? Dy dia kan. Okey, dy dia macam mana? Dy dia kita buat ni dulu dy dia, katakan kita pergi sana, kita ada apa? Formula dia y sama dengan square root of x. Betul? Kita pun buat dy over dx. Kita dapat dia adalah 1/2 macam ni. Maka dy dia akan jadi 1/2x dx. Nampak? So itu adalah dy dia. Boleh? Untuk A lah. Untuk A. Lepas tu untuk mendapatkan delta y ni macam mana? Nak dapatkan delta y ni, kita ada rumus kan? Rumus dia adalah macam ni. Right? So kita masukkan sikit. Kita dah tahu dah function dia apa tadi kan. Maka function dia ada square root. Okey, masukkan siap-siap. Tolak. Okey. Boleh. Boleh tak? Okey, itu dah selesai. Nampak? Okay, now ini yang tadi tu adalah A, yang B baru ada nilai. Boleh
baru ada nilai. So ini adalah jawapan dia tadilah, 1 dan 2. Ini untuk A ya. Untuk A. Untuk B pula, ini kita kena isi nilai. Okey. Apa info yang ada sekarang? Tengok B Yang B ni info yang ada apa? Kita ada info. Kita buat sikit sini. Info. Kita ada nombor 1 Y sama kita apalah, kita salin dulu ni. Lepas tu nombor 2 X sama dengan 4. Nombor 3 dx, ni sama dengan delta x, ini sama dengan 3. Inilah info yang diberi, is given. Now kita nak gantikan ke dalam satu persatu. Okey, cuba tengok dy dulu. Dy kita yang ini ni dy kita Okey, dy sama dengan apa? 1 per dx. Boleh tak kita gantikan semua nilai? Semua nilai ada. Okey, dan kita akan dapat jawapannya sebagai 0.75. Itu dy. Boleh lah. Ada satu lagi yang kita belum buat, iaitu yang ini, delta y. So kita masukkan saja nilai. So nilai inilah. So saya buat kat bawah. Ini kita copy sekejap. Tak payahlah. Kita buat macam ni. Kita dapat apa kat sini? Kita dapat, tak apalah, saya salin balik. Kita masukkan nilai. Kita dapat apa kat sini? 4 tambah 3. Betul? 4. Nampak? So dekat sini kita dah dapat nilai dia, iaitu 0.65. Got it? Nampak so itu dia. Dan dari segi visual dia macam mana? Kita ada kan, kita ada nilai kan, dy dengan delta y kan, 0.75 dan 0.65. Visual dia adalah dalam ini dia. Nampak tak? So kena ingatlah ya, mana satu on the curve, mana satu on the tangent line. So yang atas ni adalah, ini adalah on curve. Alright, yang satu lagi ni adalah on the tangent line. Nampak? So macam tu. Itulah lebih kurang ya di antara apa yang berlaku dalam differential. Do we have more? Tak ada. So ini apa ni? Ini adalah, ini kamu boleh tengok lah ya, beberapa info kat sini. Please have a look here. And then kita dah habis unit 3. Okay guys, so saya rasa saya sampai sini dulu. Kita akan sambung dalam topik yang akan datang. Thanks for watching. See you in the next video.